Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. كيف حالكم أيها الطلاب؟ أهلا وسهلا إلى هذه الصة. أنا سأستخدم اللغة الملايوية. Baiklah, selamat datang ke sesi taklimat latihan industri untuk siri yang kedua. Dalam sesi kali ini saya menerangkan apakah tugasan laporan yang perlu disediakan oleh pelajar dalam tempoh menjalani latihan industri. Ada 3 tugasan yang pelajar perlu laksanakanlah. Yang pertama, siapkan buku log. Buku log ni setiap hari perlu diisi. Apakah tugasan dengan terperinci Kemudian yang kedua adalah menyiapkan laporan bertulis. Laporan ni ada format dia. Pelajar perlu lengkapkanlah mengikut format yang ditetapkan Kedua-duanya di dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, pembentangan. Pembentangan ni sekitar 10 minit lah bersama supervisor di hujung sesi nanti. Apabila sudah tamat latihan industri. Dia ada 3 tugasan Contohlah pelajar kita yang membentangkan tugasan dia ketika menjalani latihan industri. Pelajar saya Nur Zakirah. Baik, manakala ini adalah tarikh-tarikh penting yang pelajar perlu ambil perhatian. Pertama, buku log yang lengkap perlu diserahkan pada setiap awal bulan, iaitu contohnya kamu bermula bulan Mac, jadi laporan bulan Mac perlu kamu serahkan kepada penyelia UiTM kamu untuk disemak dari sudut konten dan bahasa. Di masa menghantar buku log ni tidak perlu cop daripada organisasi. So pada 3/4 lah laporan Mac. Semakan untuk laporan April perlu dihantar pada 2 Mei. Manakala semakan buku log sepanjang bulan Mei pula perlu dihantar pada awal Jun. Jadi 3 kali. So semakan ini penting untuk SV kamu komen lah apa konten yang perlu diperbaiki, kesilapan dan buku log ni tak perlu ditunjuk lah, tak wajib untuk ditunjuk pada penyelia organisasi. Nanti di akhir hujung sesi barulah kamu dapatkan cop pengesahan aktiviti yang kamu buat setiap hari daripada organisasi kamu. Ada pelajar yang rajin dia minta cop setiap minggu atau setiap bulan pun tak ada masalah sebenarnya, tetapi lebih baik jika laporan yang final yang dicop oleh organisasi itu setelah disunting mengikut komen dari SV UiTM. Seperti yang kamu mesti maklum, kamu akan ada SV UiTM. Jadi SV UiTM akan datang ke organisasi tersebut untuk melawatlah membuat aktiviti penyeliaan. Jadi pada 12 hingga 16 bulan Jun. Jadi kamu akan bantu arrange lah agar SV organisasi dapat menerima dan bersedialah menyambut kedatangan SV UiTM pada waktu dan ketika yang mereka lapang. Satu hari saja antara sepanjang minggu ni lah, 12 hingga 16 Jun. Manakala pembentangan pula, pelajar perlu membentangkan selama 10 minit. Ada format dia dalam bentuk PowerPoint Dan pembentangan ni hanya melibatkan kamu dan SV UiTM sahaja. Jadi SV organisasi tidak wajib terlibat. Namun jika ingin hadir, dialu-alukanlah kerana pembentangan ni dalam bahasa Arab. Jadi takut tak faham, kita tak wajibkanlah untuk menyertai sesi pembentangan. Jadi berlaku antara pelajar dan SV UiTM sahaja. Manakala penghantaran lengkap keseluruhannya adalah pada 17 hingga 22 Julai 2023. Dari sudut pemarkahan jadi 40 markah ni kamu akan dapat dari SV organisasi kamu. Ni saya yang akan berurusan dengan SV lah. Mereka akan nilai, ada borangnya 2 minggu sebelum kamu tamat LI. Penilaiannya adalah SV organisasi. Jadi kamu kena tunjukkan syahsiah yang baik. Sekejap lagi saya akan tunjukkan apakah rubrik penilaian tersebut. Seterusnya 20 markah daripada pembentangan dalam bahasa Arab. Ada format dan ada rubrik yang kamu perlu masukkan dalam slide pembentangan kamu nanti. Jadi biasanya markah tinggi lah jika mengikut format yang ditetapkan. Kita
kita akan buat 1 minggu selepas tamat latihan industri. Manakala perkara ketiga dan keempat, 30% laporan bertulis dan 10% buku log. Perkara ini akan dinilai oleh penyelia SB UiTM dan kamu kena hantar 2 minggu selepas tamat LI. Okay. Namun buku log ni perlu ditulis daripada awal lagi ya. Jangan kamu lambat menyiapkan buku log kerana buku log tu sangat detail iaitu laporan perincian harian apa aktiviti yang kamu buat. Jadi eloknya dibuat pada setiap hari atau pada hujung minggu. Okey. Ketika SB kamu melawat itu 2 minggu sebelum tamat nanti ada lawatan SB. Ketika itu sepatutnya laporan bertulis dah siap dalam 70% dan buku log juga sudah siap untuk 3 bulan pertama. Okey. Okey, so sekarang kita nak tengok ya contoh buku log. Okey. So ni kita ada buku log daripada sini kita lah. Dia ada format dia. Saya akan bagi contoh ya format dia. So ni muka depan mesti ada gambar kamu, ada maklumat organisasi. Okay, kamu mesti ikut format ni supaya markah kamu tinggi lah. Jadi ni deskripsi latihan mesti ada dalam bahasa Melayu dan diterjemahkan ya. So pastikan kamu punya maklumat tu detail boleh ni 2 saja, kau boleh tambah lagi 3, 4 maklumat detail. Kalau cuti kamu tulis kat situ bercuti. Contoh hari Selasa kamu MC ke, tulislah. Dan saya tidak mahu kamu mengulang kalau macam pelajar ni dia ulang, copy paste. So yang macam ni contoh yang saya tak mahu kamu buat beginilah. Kita mahukan detail. Okey, boleh? Okey. Ni kita ada panduan sebenarnya penyediaan buku log. Nanti saya akan berikan PDF ni pada kamu. Ni buku log kalau kamu tengok Nur Syamimi tadi dia perlu dicatat setiap hari. Dan kamu perlu huraikan. Okey. Kalau kamu tengok kat sini dia buat 1 page per minggu lah kan. Ni minggu kedua. Okay. Page ketiga ni minggu ketiga. So dia ada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Tapi kekurangannya dia hanya copy paste tu. Kalau macam markah dia sangat rendah lah ya. Jadi kamu kena perincikan. Okey. Dan panduan lagi, dilarang menggunakan singkatan. Mesti guna ejaan yang lengkap. Okey. Tugasan mesti dicatat dalam bentuk nombor kalau ada banyak tugasan setiap hari. So kena ada numbering 1, 2, 3. Catatan tetap perlu dilengkapkan setiap hari. Okey. Kalau tugasan tu berulang, kamu perincikan beza semalam dengan hari ni. Contohlah kamu kata key in markah. So kamu boleh kata key in markah pelajar sebanyak 12 orang. So esoknya pun mungkin key in markah lagi tapi kamu nyatakan bilangannya. Key in markah 20 orang untuk subjek sekian sebagai contoh. Maksud ada perbezaan lah. Ya, walaupun tugasan tu berulang tapi perinciannya berbeza. Jelas ya. Dan buku log perlu dihantar pada penyelia akademik lah sebulan sekali mulai bulan 4 nanti untuk disemak. So masa hantar ni tak payah ambil cop organisasi lagi sebab kita nak semak konten Mungkin cop organisasi tu perlu diambil di hujung lah nanti apabila penyelia dah semak puas hati, kamu pun beri pada SB organisasi untuk cop sahkan. Okey. So serahan di hujung semester ni masih lengkap lah wajib dilengkapi tanda tangan dan cop penyelia. Okey. So tulisan ini font dia lah bahasa Melayu atau bahasa Inggeris Arial 10, bahasa Arab traditional Arabic 16, spacing 1.0. So ni contoh ya tulisan penulisan baik. Okey. Ni cover dia. Semua maklumat lengkap. Okey, ini dia contoh yang lengkap lah. Workshop Mami tadi dia ringkaskan yang ni contoh yang lengkap dia lapor diri, waktu program yang dijalankan, penyerahan tugasan, mencari bahan. Hari Khamis dia ada perincikannya. So deskripsi tugasan diisi dengan lengkap oleh pelajar dalam 2 bahasa. Kesalahan bahasa juga tidak banyak. Okey, kalau macam ni markahnya tinggi Okay, ni antara yang perlu dielakkan.
maklumat di muka surat pertama tadi tak lengkap. Okey, terdapat kesalahan bahasa yang jelas. Okey, deskripsi tugasan tu tak terperinci. Okay. Deskripsi tugasan tak diberikan dalam 2 bahasa. Pelajar copy and paste saja untuk ni 3 hari. Copy and paste. Sepatutnya kamu nyatakanlah membina modul pelajar yang kurang asal bahasa Arab. Apa modul apa? Nahwu ke? Sorof ke? Okay, kosakata mungkin kamu boleh sebutkan 10 kosakata ke 12 kosakata. So hari yang berikutnya mungkin kosakatanya bertambah 20 ke. Okay. So macam tu kena perincikan. Jelas tu untuk buku log. Okey. Ni contoh buku log. Seterusnya kita nak tunjuk contoh pembentangan. Contoh pembentangan ni saya bagi link lah. Bagi link pembentangan Sofwan. Sofwan ada link kat YouTube. Saya akan tunjuk contoh kepada kamu lah ya. Jadi semua pembentangan ni dalam bahasa Arab. Okay. Manakala contoh laporan pula. Okay. Contoh laporan. Baik. Report Ini contoh laporan dia. So ni cover page dia. Okay, ada gambar maklumat pelajar dan nama penyedia. Okay, kemudian ni ada item yang kita minta pelajar isi dengan lengkap lah. So ni dikira rubrik pemarkahan. Setiap daripada item ni ada markah Muasafat al-Muassasah. Okay. Ni latar belakang syarikat. Okay, ada masa bekerja, ada Haikal Tanzimi. Okay. Siapa pekerja situ. Okey, hierarki dia lah. Kemudian ada Muasafat al-Amal, perincian tugasan awak. Okey, tanggungjawab pelajar. Kena perincikan lah. 1, 2, ada sampai 7, ada sampai 8 buat dalam bentuk karangan macam ni. Okey, kena detail lah. Okey, yang ketiga bi'atul amal. Macam mana situasi kerja di sana kena detailkan. Yang keempat, mulahazat tatbiqat muhadasah wa isti'mal lughawi, penggunaan bahasa. Mengguna bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris kena detailkan. Dengan siapa kamu guna bahasa tersebut, apa bentuk komunikasi. Okay. Yang kelima, takhim zati. Ni kamu menilai kamu punya ni lah, diri kamu dari sudut suluk, dari sudut kafah amaliyah, okay, dari sudut penguasaan bahasa, okay, dari sudut hubungan antara kamu dan juga staf lain. Kamu kena detailkan lah macam mana sepanjang menjalani latihan dasari. Okay, apa bidang atau perkara yang kamu perlu tambah baik. Kemudian dari sudut teamwork, semua perlu dijelaskan dengan detail. Dan kalau ada pengalaman atau ilmu baru yang kamu dapat, okay, kamu tulis di sini lah. Okay, so untuk nombor 5 ni perincian dia banyak. So setiap ni ada markah. Kamu jangan tinggal kosong buat macam Syamim ni. Okay, yang keenam, apa dia cabaran dan halangan. Kalau ada banyak, buat numbering dan detailkan setiap halangan tu. Pertama, halangan dari sudut apa, kalau yang di luar negara mungkin halangan kamu untuk kewangan, urusan visa, pasport, banyak cabaran tulis. Yang kedua, dari sudut di tempat kerja, contoh tidak disediakan komputer khas untuk kamu. Yang ketiga, contoh kamu tak dimasukkan dalam WhatsApp kerja, jadi mungkin komunikasi tu kurang berkesan. Tulislah apa-apa masalah kamu. Okay, lokasi jauh, contoh atau bos terlalu strict ke, atau terlalu banyak kerja diberikan, bekerja di hujung minggu. Okay, kena nyatakan apa cabaran dan halangan. Okay, yang ketujuhnya adalah komen kamu dan nasihat kamu. Okay, komen terhadap organisasi. Okay. Pertama mungkin kamu kena kata, contohnya apa, kalau Syamim ni kata perlu mempelbagaikan kerja tugasan. Okay. Pelajar yang menjadi latihan asri. Lagi perlu ada
kita panggil macam istimewa syahri tu lah, perlu ada perjumpaan setiap bulan. Kamu kritik atau kamu komen lah apa yang kamu rasakan sesuai. Komen itu untuk ditujukan pada organisasi tersebut yang kamu nampak sepanjang menjalani data industri. Ada juga yang mencadangkan supaya diadakan tempat khusus untuk pelajar data industri, untuk menyediakan pantry contohnya. Dekat pejabat tersebut tak ada pantry. Kamu komen ni dari aspek takbir urus organisasi ke, gerak kerja, tugas yang diberikan, fasiliti pun boleh, logistik. Okey. Yang ke-8, kamu kena nyatakan apa dia contoh-contoh kerja yang kamu buat. Okey. So paling minimum kena ada 10 contoh kena ada 10 contoh paling minimum. Okey. Kemudian perkara yang penting adalah sekejap saya nak tunjuk rubrik. Rubrik ni apakah dia yang dinilai oleh SV kamu dan SV organisasi. So ni pentinglah untuk kamu tahu supaya kamu boleh skor. Pertama, dalam buku log dia 10 markah. So kita akan nilai perincian kerja pelajar terperinci. Maklumat latihan di buku surat pertama tu ada dan disemak oleh penyuluh organisasi. Kalau tak dicop oleh SV organisasi, kira kosonglah markah dia. Yang persembahan, format semua lengkap, dan bahasa, guna bahasa Arab dan kesalahan bahasa kurang. So nanti dia akan kira lah, contohnya dapat 2, ni kurang lengkap ke atau kurang cop ke. Ini 1. So dapat 6/10 ni sebagai contoh lah ya. Kemudian pembentangan ada 20 markah. So ni adalah rubrik atau benda yang kamu perlu nyatakan, iaitu maklumat syarikat 2 markah, contoh tugasan, penggunaan bahasa, bi'atul amal. Okay, poin ni sama je dengan poin yang ada di dalam buku, di dalam laporan tadi. Al-Malahid ni iaitu kamu tunjukkan contoh-contoh kerja kamu. Okay. Bahasa waktu pembentangan tu guna bahasa Arab sepenuhnya, tak ada kesalahan bahasa. Kamu akan biasa pelajar akan dapat markah full lah kat sini ya, 1.5 ya. Markah biasa banyak kat sini ya. Okay, jadi suara kamu jelas ke tak. Okay, so ni contohlah, dapat 17.5. Okey, manakala untuk laporan akhir, semua perkara ni kamu perlu masukkan. So markah dia adalah daripada syarikat, tausif syarikat, yang ini maklumat berkaitan syarikat, muasafat amal, petugasan awak. Okay, poin dia sama saja. Okay, so kita dah selaraskan poin dalam pembentangan sama dengan poin dalam laporan. Okey, manakala penilaian organisasi ni 40 markah, dia menilai dari sudut kerja kamu, teamwork, penampilan kamu, cara berkomunikasi, punctual ke tak. Okey, ada beberapa item lah yang dinilai dari sudut kepribadian kamu. Biasanya tak ada masalah ya, pelajar kita dapat 35% ke atas, perform lah. Jarang yang dapat 30% ke bawah. Kalau kamu buat kerja dengan baik, bercakap dengan hormat, seandainya kamu tak boleh buat kerja tu, mungkin kamu nego lah. Kamu dah belajar kan negotiation, nego dengan dia, deal, boleh tak kurangkan sikit, atau mungkin boleh saya hantar lambat sikit sebagai contoh, dan ada justifikasi. Okay, jelas jadi ini rubrik. Okay, so daripada SV organisasi hanyalah 40 markah, manakala SV ITM adalah selebihnya 60 markah. Jelas ya. Okey. Jadi saya harap agar kamu sekejap saya tengok ada tak contoh. Okey, ada. Ini adalah contoh okay, contoh markah yang diberikan Contoh tadi pengurusan, kecekapan pengurusan, okey, pengurusan masa, kesungguhan, semualah kualiti.
lagi kemahiran sosial, hubungan baik di tempat kerja. Markah dia kemahiran komunikasi, keyakinan, penggunaan bahasa yang baik, penggunaan bahasa dalam penulisan, pertuturan, dan akhir sekali pengurusan maklumat. Okay. Boleh mengenal pasti keperluan maklumat, mengenal pasti sumber dan kesan maklumat, menganalisis maklumat. Okay, ni semua markahnya per 40. So nampak biasa pelajar dapat 39, 35 ke atas, tak ada masalah. Okay. So saya rasa sampai sini dulu. Yang paling penting, semua pelajar perlu mematuhi tarikh yang ditetapkan, dan saya ada sediakan ini contoh-contoh vocab yang digunakan ketika pelajar membuat latihan industri bahasa Melayu dan bahasa Arab. Semoga dapat membantu kamu lah, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.